PG1S ni, salah satu kunci dalam PG1S adalah 5 basics. So, dalam 5 basics, salah satu daripada 5 perkara ini adalah contacting and inviting. So kita narrow down lagi. Maksudnya, di situlah sebenarnya kita belajar tentang contacting and inviting. So, dia termasuk dalam aktiviti 5 basics. 5 basic ni adalah orang kata kerja hakiki seorang PGBO. Jadi kita sepatutnya tahu salah satu kerja yang kita kena buat adalah contacting and inviting. Tapi masih lagi ada yang ada cabaran lah. Macam mana nak buat contacting and inviting yang betul, yang berkesan, kan? Cara nak contact, dan nak invite apa, nak invite ke mana. So masih lagi ada yang tertanya-tanya. Okay? So malam ni, teacher bawakan kepada Tuan-Puan, anak muda yang sangat-sangat berpengalaman, sebab setahu teacher anak muda ni dia naik dealership dia semua kebanyakan pakai ni recruitment base so memang orang kata dia memang dah hadapilah 100 rejection, macam mana nak contact, sebab dia sentiasa deal dengan new prospect. Okay, so anak muda ni teacher bawakan khas Tuan Ashraf Sanuddin. Sebenarnya diorang Tuan Ashraf ni adalah master dealer tapi unofficial, sebab tu teacher letak title dia masih priority dealer. Okay, sebab kita tunggu nanti official master dealer untuk Tuan Ashraf. Okay, Tuan Ashraf ada ni ke? Okay ke tu? Kenapa gelap je ni? Jap, tiba-tiba muka hilang. Dia kasih surprise. Okay, so Tuan-Puan, kita buat sementara tunggu Tuan Ashraf setting, kita buat apa ni, refresh baliklah knowledge kita tentang 5 basics. Okay, yang pertama dalam 5 basic ada apa? Cuba komen. 5 perkara dalam 5 basic. 5 basic adalah oksigen dalam bisnes kita. So kalau Tuan-Puan tak tahu apa oksigen dalam bisnes Tuan-Puan, parah tu. Kan? Hari-hari kita perlukan oksigen untuk hidup. Jadi bisnes kita pun, untuk bisnes kita grow, kita perlukan 5 basic. Cuba komen apa perkara yang ada dalam 5 basic. Cuba komen, siapa tahu? Panjang nak tanya ni kan, apa benda 5 basic ni kan? Okay, dia nak cuba. Dia tanya dia jawab lah, nampaknya tak ada orang komen pun. Pandai Cik Fatih ni. Yang pertama prospecting. Cik Fatih baru buat prospecting atas flight. Okay. Dah ingat. Okay, prospecting lagi. Contact and invite. Lagi, apa lagi? Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, show the plan. Show the product. Show the platform. Show the people. Yang keempat, follow up. Okay, follow up and follow through. Yang kelima, closing. Nampak? Okay, tanya Cik Fatin. Okay, Tuan-Puan, dari ni yang paling penting adalah prospecting and follow up. Prospecting and follow up, dia dah merangkumi 80%. So, lagi 20% adalah 3 perkara yang selainnya. Okay, yang salah satunya adalah contacting and inviting. So, malam ni kita akan belajar khusus tentang topik contacting and inviting. Tuan Ashraf hilang lagi. Tengok Tuan Ashraf ni, dia main cik semua ni. Dah sejuk hati tengok kan. Okey. Tuan Ashraf, mana Tuan Ashraf? Tuan Ashraf dah hilang. Okay, kita tunggu dulu. Okay, Tuan-Puan, dalam 5 basic, kalau Tuan-Puan nak tahu, hari-hari yang wajib buat adalah prospecting. Sebab tanpa prospecting, Tuan-Puan tak akan dapat leads. Tuan-Puan tak akan dapat new customer. So, macam mana Tuan-Puannya bisnes nak grow? Sebab tanpa new customer, tak akan ada new pertambahan kepada kita punya sales. Okay? So, that's why prospecting adalah nyawa kepada bisnes. Dia merangkumi antara 80% dalam 5 basic. Dan kenapa follow up? Prospecting dengan follow up tu adalah 2 perkara yang penting kan. Kenapa? Sebab
follow up ni ramai dealer, tak kisahlah dealer public go ke, dealer mana-mana ke, ramai peniaga gagal di peringkat follow up. Sedangkan dia mungkin hanya satu step je lagi untuk dia dapat close prospek tersebut. Tapi disebabkan dia tak buat follow up yang betul dan dia pun tak follow up pun prospek tu, sekali dia share pasal public goal, lepas tu dia biar je sebab mungkin prospek blue tick dia kecewa. Okay, so prospek pun macam anggap kita tak serius lah. Jadi dia pun nak daftar dengan kita pun, dia pun macam teragak-agak dan okay, next lah nak cari dealer lain. Sedangkan kita yang bagi tahu dia tentang peluang menyimpan emas di Papico contohnya kan. Tapi disebabkan kita masih lemah lagi dari aspek follow up and follow through, kita kehilangan customer. Okay? Okay, Tuan Syah kata 2 minit lagi. Okay, tak apa Tuan Syah. Take your time. Kalau Tuan Puan ada soalan tentang 5 basic, boleh sementara tunggu Tuan Syah, kita jawablah apa-apa persoalan yang ada. Okay, dan bila kita follow up ni Tuan Puan, banyak soalan yang teacher dapat adalah berapa banyak kali kita nak follow up. Okay, follow up ni dia bagi teacher selagi dia tak say no, selagi dia tak cakap okay berhenti mesej saya. Saya dah tak nak dengar lagi pasal emas ni. Selagi itulah kita follow up dia. Tak kisahlah walaupun John Maxwell kata the best is kita follow up tu 9 kali kita akan dapat close. Tapi kita teacher personally selagi dia tak follow, selagi dia tak block teacher akan follow up dia. Sebab dia masih lagi teacher kategorikan sebagai potential customer teacher. Okay? Sebab kita kena ingat bila kita follow up prospek, kita share dengan dia adalah ilmu yang valuable, bukannya sampah tu Puan. Jadi kita letakkan kita punya level tu pada satu level di mana aku bagi kau ilmu yang bermanfaat. So that's why kalau kita nak follow up tu, pastikan konten yang kita follow up tu adalah konten yang betul-betul meaningful lah, bukan sekadar hard sell lah. Okay? Sebab kita kena tahu dua perkara je yang menyebabkan orang tak simpan emas lagi, tak start simpan emas adalah yang pertama sebab dia tak ada ilmu, yang kedua sebab dia tak ada duit. Itu je. Okay, teacher. Okay, dah. Alright. So kita takut Cik Ashraf hilang lagi. Jadi cepatlah teacher nak suruh Cik Ashraf. Okay, dengan segala hormatnya, teacher jemput speaker kita yang hebat pada malam ni, anak muda Tuan Ashraf Sanudin, berkongsi tentang contacting and inviting. Dipersilakan Tuan Ashraf. Boleh saya jadi co-host tak teacher? Nak share screen. Oh, tadi dah keluar sekejap. Okay, dan Okay, sekejap ya. Okay, boleh nampak screen saya? okay, dia tengah ni start sharing. Okay. Alright, boleh nampak. Assalamualaikum dan selamat malam tuan-puan. Terima kasih kerana hadir malam ni ke kelas tambahan kita, Tuesday Sharing. Maaf masalah teknikal tadi, kita sudah terlajak 10 minit. Tadi ingatkan dah cas laptop ni, rupanya switch tak on. Kita teruskan dengan menghargai masa yang ada, kita teruskan. Sebelum itu yang saya hormati, kalau ada Tuan SJ, our Sifu, our mentor, Costa Ruby FMD, Tuan SJ, dan komiti yang ada, dan terima kasih pada teacher AA lah, sebab invite secara tiba-tiba. Sebenarnya tuan-tuan, ramai lagi yang lebih layak lah untuk share tentang contacting and inviting ni. Saya pun masih belajar lagi, belum lagi ke tahap achievers tu. Tapi TCAA bagi kita peluang, kita terimalah. Sebab saya sebenarnya baik kali dah di Pelawa untuk jadi berkongsi, contohnya Sunday Sharing untuk WGC. Tapi misalnya saya tolak. Tolak tu bukan sebab tak nak, tapi sebab masa. Macam saya kan kerja shift malam kan. Banyak lepas asar tu memang start kerja lah. Jadi tidak dapat komit lah. Makanya kalau hadir tu hanya boleh buka speaker saja, tak boleh buka video sebab tengah kerja kan. Jadi selalunya saya akan tolak. Cuma sebab sekarang ni pelajar tengah cuti dan saya pun cuti, jadi kita gunakanlah kesempatan ni untuk kita
terima jemputan TCA itu untuk kita berkongsi. Sebab kali terakhir untuk pengetahuan puan, kali terakhir saya berkongsi rasanya 2 tahun lepas kan. Waktu itu saya jadi MC untuk WGC. Lama dah. Jadi nervous tu memang masih ada lah. Lagi satu kenapa saya terima perkongsian ni jadi speaker malam ni, sebab saya teringat hadis ni dia kata sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat pada orang lain. Kalau kita ingat kan arwah Tuan Muda kan, kematian arwah Tuan Muda tu membuka mata saya lah. Sebab kalau tengok pemergian Tuan Muda tu, apa yang diingati bukanlah dia punya personal sales, bukanlah income dia, tapi kebaikan yang Tuan Muda buat. Jadi menyebabkan saya tertanya-tanya, kalau saya mati nanti ni, ada orang ingat tak? Ada tak kes yang ingat Ashraf Sanuddin ni? Jadi saya kata, kalau orang nak ingat kita kena bagi contribution lah, walaupun sedikit. Kalau cash pun tak ingat, apalagi G100 network yang besar ni kan, lagi lah tak ingat. Jadi kita terima saja. Oke, cuma saya nak bagi disclaimer, saya bukan pakar, kita sama-sama berkongsi, kita sama-sama belajar. Oke, teruskan. Oke, ini serba sedikit lah pengenalan saya. Muhammad Ashraf. Muhammad Ashraf. Saya asal Sabah, Kinabatangan Sabah. Kinabatangan ni dia 6 jam dari KK. Kalau naik flight tu ke Sandakan 50 menit. Nah. Bujang dan belum berkahwin. Kena bujang dan belum berkahwin tau. Sebab ada yang bujang tapi tahu-tahu berkahwin dah. Saya jadi penyimpan emas 2019. Masa tu saya student lagi, saya belajar di Sarawak. Selepas 2 tahun tu saya upgrade jadi dealer. Upgrade ni by recruitment lah. Saya tidak grade promosi dealer waktu itu, by recruitment. Makanya kena daftarkan 50 customer. Baru official, lepas daftar 50 customer, beli webcard, baru official jadi ND. Normal dealer lah. Introduce saya Tuan Maziz. Plan FMD Tuan SC. Sekarang FL saya 461 orang lah. Tapi saya belum official MD lagi, doakan terus 1000 FL aktif lah. Sebab sekarang ini kita target ke 1000 FL aktif. Jangan target untuk MD. Kalau target untuk MD kita akan dapat PD. Jadi kita target tinggi 1000 FL. Oke, sebelum itu Tuan Puan, kalau ada yang ada IG kan, yang nak share jangan lupa tag saya di IG kan. IG saya Ashraf Sanuddin. Kalau belum follow boleh follow, nanti saya follow back. Oke, macam teacher bagi tahu tadi, contacting and inviting ini sebenarnya salah satu subtopik yang kecil lah. Salah satu subtopik berada di 5 basic. Kan kita punya code kan, PG1S DC 3558810. 5 tu ada 2 tau, 5 basic dan 5 night. Yang ini 5 basic. Yang ini saya dapat dari saya Tuan Syukur sebenarnya. Jadi 5 basic ini adalah aktiviti kerja yang sebenar dalam bisnes PG. Umpama oksigen lah. 5 basic ini adalah oksigen kita dalam bisnes. Maknanya kalau kita tak buat 5 basic, tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen apa jadi? Mati ya. Jadi macam tu juga dalam bisnes, kalau tak ada buat 5 basic, matilah bisnes. Jadi bila buat 5 basic ni, dijamin bisnes Anda berkembang, income Anda berkembang. Ya, ini adalah 5 basic, list of name, prospecting lah, contacting, STP, follow up and follow through, closing and servicing. Sekarang kita fokus pada kedua nih, contacting dan inviting. Yang ini 5 basic ya, kalau ada yang tidak tahu boleh catat siap-siap atau ambil gambar ya. STP ini show the plan, show the product, show the platform. Oke, contacting and inviting. Siapa yang kita perlu contact dan siapa kita perlu invite nih? Saya bagikan kepada 3 lah. Prospect, customer, dan juga dealer. Prospect ini orang yang belum menjadi customer kita lah. Leads masuk tuh prospect. Customer ini frontline kita lah. Dealer ini kalau ada dealer di bawah kita. Oke, 3 saya bagikan kepada 3. Oke, kita nak invite kemana nih? Sebenarnya banyak yang kita boleh invite. Ini antara yang saya senaraikan lah. Ini yang antara saya senaraikan. G100 Talk Show, seminar M1JP. M1JP ini tahu tak M1JP? Membina 1 juta pertama.
private webinar, KKDE, PLT, NEO, MDC. Banyak lagi contohnya, kita boleh invite ARN, apa lagi, WGC, WIBM untuk dealer lah. Ini antara yang kita boleh invite. Oke, silakan, ini jelas tak? Coba komen satu kalau jelas. Jadi saya shock sendiri kan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, ini Jihan Talk Show. Oke, untuk pengetahuan tuan-puan, Jihan Talk Show ini setiap minggu tau, Rabu malam. Kalau yang Indon punya Sabtu malam. Rabu malam jam 9 malam. Rabu malam, betul lah. Rabu malam jam 9 malam. Ini contoh ayat yang saya guna untuk kontak dan invite. Ini yang ni saya share di grup tau. Sebab customer saya dan my prospect pun dah lebih prospek tau, yang belum daftar lagi ada 1000 dah list tu. Sebelum ni waktu front end saya sikit tu maknanya kurang bawah 100 lah. Prospek pun tak banyak. Saya akan invite seorang, saya akan PM. Waktu tu belum ada lagi tau. Maknanya saya PM personal. Memang pernah jari. Lenguh. PM personal untuk Jihan Talk Show ni. Sebab apa tuan-puan? Kalau Jihan Talk Show ni cara mudah untuk kita nak pandaikan kita punya prospek, cara mudah kita nak pandaikan customer kita. Sebab yang bagi kongsi ni adalah proven success tau. Bukan yang sembang kencang, sembang ayam, sembang tin kosong. Maknanya mereka kongsi, mereka buat. Tapi sebab sekarang ni freelance saya dah ramai, saya selalunya akan share di grup. Selalunya saya akan share di grup tu paling lewat pun kalau saya usahakan sejam sebelum, maknanya jam 8 macam tu ataupun jam 7 saya akan share lah Jihan Talk Show. Ini contoh lah. 2 kali lah, follow up 2 kali. Pertama sebelum, kedua bila live. Bila live kita share. Sebelum tu kita share ya, kita dah share link FB dan link YouTube tu. Tapi bila dalam tu kita share lagi sekali, menunjukkan kita pun tengok juga Jihan Talk Show tu. Bukanlah kita invite, tapi kita tak tengok pun Jihan Talk Show. Jadi contoh macam ni kan. Okey, live sekarang, terus kita kongsi. Yang macam ni, tengok bila kita share di grup, yang lain pun akan ada respon tau. Kalau dia tak respon pun dia akan react kita punya message. Thumbs up kah? Okey kah? Tengok. Kalau ajak orang lain boleh kan? Ni contoh responnya kan. Dia kata kalau ajak orang lain boleh kan? Maknanya ada yang tak tahu, dia sangka Jihan Talk Show ni untuk customer saja. Kita pun cakap boleh terbuka untuk semua. Sebab tu masa permulaan ayat tu, kita akan cakap sila ajak kenalan dan keluarga anda sekali untuk join. Kita minta dia ajak sekali. Lepas tu kita share, setiap minggu saya akan share lah. Ni kira wajib lah setiap Rabu malam. Ni paling simple lah, paling simple. Kita cuma share link saja. Kita jadi speaker waktu tu kan, kita share saja. Ni contoh, Imu Emas Percuma malam ni. Jadi customer kita merespon, okey, dia pun join. Jadi bila yang join, yang lain pun akan join juga. Sebab kita akan bagi tahu salah satu lagi kita punya kekuatan adalah kita sebut siapa yang join isi link cabutan berkuah. Mana tahu dapat emas 0.5 gram. Ramai orang nak minat tu. Selain Jihan Talk Show, saya akan invite juga lah FB Live Tuan Syukur. Tuan Syukur ni FB Live dia sebulan sekali, ujung bulan asalnya. Sebab ingat dalam J100 ni kita cuma boleh leverage di luar J100 ni 2 orang saja. Pertama Tuan Syukur Maha Guru Emas, kedua Tuan Azizi Ali. Jadi jangan leverage suka-suka tau. Kita di luar J100 kita boleh leverage 2 orang saja, Tuan Syukur dan Tuan Azizi Ali. Tuan Syukur soalnya saya akan ni lah share juga di grup link FB sekali untuk kita join FB Live Tuan Syukur. Kedua M1JP yang fizikal lah. Untuk pengetahuan, dulu saya belajar di Sarawak tau. Jadi bila saya belajar di Sarawak ni, saya punya kenalan tu ramai lah orang Sarawakan. Kalau tengok ini saya PM personal lah. Sebab ni event fizikal waktu tu ada di Kuching. Jadi sebab saya punya kenalan ramai Kuching, kalau tengok saya punya cara message ni macam kawan kan. Sebab ni inner circle lah. Kita kena skrip tu kita kena pandai guna tau. Kita kena bezakan mana kita punya customer biasa, maknanya yang bukan inner circle lah. Inner circle tu lain sikit dia punya ayat. Inner circle ni dia macam ayat kawan. Yang ni kami kelakar Sarawak sikit lah. Maklumkan yang mentor kami Wan Muhammad Zulki. Kita leverage Tuan Mentor. Leverage Tuan Mentor atau leverage Tuan SJ. Jangan kita cakap kami pun ada sinun. Saya pun ada di sana berkongsi. Dia tak kenal lagi kita leverage Tuan Mentor.
Kalau tengok ringkas saya punya penerangan tentang Tuan Mentor ni, sebab saya selalu share tentang Tuan Mentor, tentang Tuan SJ di status WhatsApp, di grup pun saya selalu share. Jadi diorang dah kenal dah Tuan Mentor. Jadi bila saya PM ni, saya hanya peringatkan je, okey, Tuan Zul di penjara 2 tahun, sedekah RM200. Kita share. Dia daftar tak daftar itu belakang cerita, yang penting kita share dulu. Yang ni saya punya classmate lah, ex classmate. Tengok dia kata, okey, insyaAllah siap, thank you. Boleh je. Ini cara invite untuk inner circle lah. Ada orang dia segan tahu invite inner circle. Yang ni saya langgar je ni. Saya orang tahu dah. Saya dealer PJ kan, kita invite je. Yang ni pun ni saya kan dulu bekas MPP. Saya masih save nombor. Kita invite. Ini masa M1JP di Kuching tahun lepas. Pertama kita share dulu ayat formal tu. Bawah tu kita gunalah. Yang kawan saya ni dia ada kenal lah Tuan Zul. Dia memang nak tahu tentang bisnes PG, saya beritahu, okay, Tuan Zul adalah mentor kami, mentor saya lah. Boleh nanya pasal bisnes, kelak saya. Makanya di sana, saya tu di sana nanti. Dia kan daftar lah. Akan kelak Sarawak ya, sebab kanan kami Sarawakian kan. M1JP. Okey, KKDE saya share di grup ah. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya banyak yang saya PM personal, tapi chat tu dah terpadam. Terpadam tu sebab apa? Masa saya tukar phone tu kan, saya tak backup chat tau. Saya lupa backup chat. Jadi conversation sebelum-sebelum yang penting-penting tu semua dah hilang. Jadi tuan-tuan pastikan kalau tukar phone ke sebelum ni, ataupun yang WhatsApp biasa tukar kepada WhatsApp business, pastikan backup chat. Kebanyakan saya punya chat sebelum-sebelum ni semua dah hilang. Jadi kita nak track last conversation tu payah sikit. Jadi jangan buat perkara kesilapan yang saya buat ni lah. Jadi sebelum ni memang saya ramai invite person lah. Tapi semua chat sudah terpadam. Jadi saya tak dapat share di sini. Yang ini saya share di grup lah. KKD ini saya akan share di grup. Hari ini esok berlangsungnya KKDE. Kita share lah. Kita kena bagi tahu juga. Okay, yang bawa anak kecil ramai tu tak perlu risau. Sebab Public Goal sediakan babysitter percuma. So kadang-kadang yang family ni dia nak bawa anak. Dia nak join tapi dia ada anak ramai, dia takutkan anak ni tantrum ke apa kan. Jadi kita bagi tahu babysitter percuma disediakan. Bila saya share di grup ni akan ada yang PM. Tuan Ashraf, boleh tak saya ajak yang bukan customer? Kita kata boleh, terbuka untuk semua. Kalau boleh bawa satu family, satu kampung pun boleh. Kita ajak macam tu. Lepas tu kalau kita pergi, kita ambil gambar kan. Saya sebenarnya paling segan selfie tau. Dalam bisnes PG ni saya belajar selfie. Okay, yang berdekatan jemput datang ramai-ramai ke MPG. Tak perfect tak apa, kita ambil gambar ya. Nak kata dia pun pergi rupanya, bukan sembang kencang. Kalau macam tuan-tuan kan yang buka yang jauh sikit dari MPG, kan di branch kan ada event kan, ada carnival mas juga kan. Invite lah customer ke situ kan. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi ke sana ambil gambar, bagi tahu saya di sini. Jom untuk demo sama-sama. Ni PLT dan NDO ni untuk dealer saya lah. Untuk pengetahuan kalau dealer ni saya akan PM personal. Untuk permulaan ya. Untuk permulaan saya akan PM personal. Yang ni script teacher Mima ni. Saya buat. Lepas tu kita buat ringkas je. Kalau nak berjaya jadi dealer, nak berjaya dalam bisnes PG, wajib ada PLT. Simple je. Lepas tu bila dah berkali-kali PM, kita akan share dah di grup. Soalnya saya akan PM sekali 2 saja untuk dealer ni. Lepas tu saya akan share di grup. Okay, salam tim. Kalau sungguh nak berjaya dalam bisnes PG dan capai financial freedom, jangan lupa daftar PLT. Macam tu je, simple. Satu orang dah tahu dah PLT. Lepas tu kita screenshot lah yang kita dah daftar kan. Saya pun baru daftar. Makanya kita minta dia daftar, dalam masa sama kita daftar juga lah. Lepas tu kita screenshot lah. Macam NDO kan, kita join NDO, kita ambil gambar selfie. Nanti di bawah tu dia ambil gambar juga tu. Dia nak menunjukkan kita ajak dia, kita pun join sekali. Ya. Yang ni di grupnya, yang ni grup Tuan Masis ni, untuk di bawah dia. Yang ni PM, CPM ni yang dealer baru ni. Tuan Benjamin lah ada dalam ni. Dia pun asal Sabah. Yang ni kan semua J100 ni kan. Kita minta Tuan Benjamin hadir di sana. Dia hadir, betul-betul dia hadir. Beberapa kan kita jadi pengasas dia Tuan Mentor. Tuan Benjamin memang hadir ke sana.
kenal Gian Red. Kalau yang di tim lain yang saya tak kenalkan lah. Tapi ini Gian Red kita leverage. Oke, MDC. MDC baru-baru ni MDC kan? Tak boleh. Ah, Masa untuk belajar. Tengok TV. ada tak yang join MDC baru-baru ni? Coba komen satu yang join MDC baru-baru ni. Yang MDC 5, ada yang join? Coba komen satu. Okay. Saya first MDC, saya MDC 3.0 lah. MDC 3.0, waktu tu saya ada seorang diri lah. Waktu segan lagi nak bertegur pun macam, aduh, siapalah saya ni kan. Tapi bila join tu, ya Allah. Macam kita ni achievers pula. Padahal bukan kita achievers pun. Nak kata dia tak ada kasta tau. Awak kasta tinggi, saya kasta rendah tak ada. Memang betul-betul dia bagi kau punya. Kita minta ilmu, dia bagi semua. Kita bilang, tak betul-betul lah. Macam tu. Jadi penting join MDC ni. Jadi selepas saya pergi MDC 3 tu, lepas tu MDC 4, MDC 4 sebelum ni kan, yang Fatin ni kan, dia ada share. Yang dia sebelum ni dia MDC 3 dia pre-MD 80 FL. Lepas tu MDC 4 dia join 1000 lebih dah FL dia. Itu salah satu perkongsiannya yang saya inspired kan. Jadi saya leverage lah kisahnya tu, saya PM saya punya dealer, Cik Faz. Yang ni kata perasaan Oktober tau. Oktober lepas MDC 4.0 tu kan berakhir 1 Oktober kan. Saya terus saya bagi tahu dalam masa kurang 6 bulan, sebab waktu tu tak ada tarikh spesifik lagi tau untuk MDC 5.0. InsyaAllah Cik Faz pun boleh. Jadi Alhamdulillah MDC 5 ni, Cik Fazlin tu dia join MDC 5. Makanya masa MDC 5 ni saya bawa 2 orang tim saya. Tuan Amir dari Sarawak dengan Cik Faz. Lepas tu MDC 5 kan, Kak Lopa bagi tas. Mula-mula segan juga tu nak PM tiba-tiba kan. Tapi buat je, leader pun buat, achievers pun buat, takkan kita yang tak achievers tak buat kan. Macam tu namanya sombong lah, kita dah tak pandai apa sombong lagi. Jadi achievers pun kita buat lah. Samsus. Yang ni kami punya dealer Sarawak lah. Kami semangat. Kita leverage, saya leverage yang ni, saya leverage Tuan SJ lah. Tuan SJ ni kalau kita mesti saya rasa bangga tau. Anak muda, besar umur 30 kan. Lepas tu yang ni pun saya share dengan saya punya dealer. Tengok, okay, book date awal. Dia respon juga supaya tidak clash apa-apa hal. Makanya kita PM yang join MDC. Bagi yang tuan puan yang belum join MDC kan, yang tuan puan belum join MDC, pastikan MDC 6 ni join. Daftar lah, sekarang dah pendaftaran dah dibuka kan. Join sungguh-sungguh tau. Sebab MDC ni dia lain macam. Dia tak sama tau macam PLT, NGO kita buat online. MDC ni dia lain macam. 2 hari tu macam tidak cukup je. Tahap jadual pack tu kan, saya sampai lupa tau ambil gambar dengan saya punya tim. Gambar sama-sama. Tak misal juga. Kalau tak kita boleh kan leverage. Tapi saya lupa ambil gambar. Saya, Tuan Amir, Cik Faz dengan Tuan saya lupa ambil gambar sebab jadual pack. Group coaching dengan case pun macam tidak cukup. 2 jam tu rasa macam singkat je. Jadi pastikan join MDC lah. Tuan-puan yang belum join MDC pastikan join MDC. Kita ramai achievers yang berkongsi. Okay, yang ni penting lah. Kadang-kadang kita ni nak invite kan, nak contact, nak invite kan, tapi skrip pun kita tak tahu di mana. Okay, ni 2 yang utama. Kita boleh ambil skrip di mana? PGO. PGO tahu tak apa PGO? Apa PGO? Coba komen. Nama panjang PGO ni apa? Singkatan PGO ni singkatan apa ni? Public Relations. Kita punya landing page lah PGO. Ada yang belum ni kah? Subscribe. Coba mengaku. Siapa yang belum subscribe type kosong. PGO. Mata ada dealer baru kan. Ada yang belum subscribe lah PGO ni. Oke, semua subscribe ya. Pertama PGO, kedua Telegram. Oke, kalau perasaan di PGO nih, ini saya screenshot dari teleponnya, bukan dari PC. Dari PGO nih. Kalau perasaan, siapa baru tahu nih ada nih features private webinar, offline event. Siapa baru tahu? Coba komen 1. PGO nih. Oke, semua udah tahu. Oke, siapa yang tidak pernah join? Oke, baru tahu kan? Oke, bagus.
Nanti login ke PGO tu pergi dashboard. Tengok tekan dashboard, tekan yang 3 atas ni, ini. Lepas tu tengok ni akan scroll bawah sikit akan nampak private webinar, offline event. Siapa yang tidak pernah join private webinar? Coba komen 1. Yang tidak pernah join private webinar. Ada tak? Saya tengok tepi, saya tengok phone lagi saja. Ada yang tak pernah join private webinar ataupun dia tidak tahu pun private webinar ni apa? First time dengar. Ada tak? Komen 1 kalau ada. Okey, maknanya semua dah pernah join. Okey, bagus. Okey, Cik Jumaria. Tidak pernah join. Ada lagi? Okey, kalau kita tengok customer journey tu, bagi yang belum tahu, dikongsikan kan dalam PLT dan NDO sebelum ni, customer journey dan dealer journey. Customer journey tu salah satu checklist untuk kita hasilkan customer yang independen adalah kena join private webinar. Private webinar ni siapa yang jadi penyampai? Tuan Zul, Tuan Meja Adam dan Kak Lopa, Puan Maria Ramli. Jadi caranya join tu macam mana? Pergi dashboard, klik private webinar ni. Pergi PGO, login ke PGO, klik dashboard tu, lepas tu pergi klik private webinar ni. Kalau tidak di private webinar ni akan keluar macam ni. Ni nampak tak? SOP video private webinar. Lepas tekan private webinar tu akan keluar yang ni. Script invitation. Maknanya script ni tim dah sediakan dah. Tak perlu pening-pening dah. SOP video, kalau yang tidak tahu script, kita video pun dah ditunjukkan. Ni script. Tekan saja script ni kan. Script invitation dalam grup WhatsApp ni, untuk grup WhatsApp. Tekan saja link ni akan direct ke Telegram. Kalau personal pun ada. Script invitation personal WhatsApp. Tekan saja. Kalau belum try, boleh try sekarang. Nanti lupa lagi kan. Pergi tekan script invitation personal WhatsApp ni, klik tu akan terus pergi ke WhatsApp. Ini cara untuk join private webinar ni, dan dia bagi tahu dah sini. Dealer tak perlu daftar diri sendiri, daftarkan seorang customer atau prospek untuk join private webinar. Anda layak menyertai private webinar. Makanya kita kena bawa seorang. Sekurang-kurangnya kita kena bawa seorang untuk kita join private webinar. Ini untuk prospek dan customer. Kalau boleh invite sebaik mungkin lah. Kadang-kadang kita invite personal tu 20 orang, tapi yang join tu 2 orang. Jadi pastikan invite ramai-ramai. Ni kalau tengok bawah ni kan ada offline event kan. Offline event ni, kita nampaklah senarai offline event ni. Ini tengok. Semua ada tarikh dah. Kalau kita tekan offline event tu, ni semua ada nih. Event-event public goal ni. Tarikh pun dah siap dah. Kita boleh invite kita punya prospek ataupun customer. Lepas tu G100 Tools. Ini penting nih. Siapa yang belum tahu G100 Tools ni, ada di PGO. Mahal tau kita punya PGO tu. Tapi kita subscribe tu punya lah murah, RM25 sebulan. Jadi siapa yang belum tahu ada G100 Tools ni, coba komen 1. Bawah sekali ni G100 Tools kan. Coba komen siapa yang belum tahu ada G100 Tools bawah tu. Dan apa fungsi dia. Kalau klik G100 Tools tu, klik G100 Tools ni kan, akan keluar macam ni. Ini semua tools ni. Ini untuk script tahu, script untuk invite. Lihat G100 Tools semua dah lengkap ni. Siapa baru tahu G100 ni ada bots? G100 script bot. Tengok script ni, tim dah sediakan dah punya lah bagi G100 ni. Bila tekan G100 script bots ni kan, akan keluar macam ni. Kickstart new dealer. Tengok. Script invite PLT NDO dah ada. Invite ke Telegram ada. Invite WBM ada. Ini untuk dealer tau. Invite ke WGC pun ada script. Semua script ni dah disediakan dah. Makanya kita tidak perlu pening-pening lagi. Nak fikir script macam mana buat kan. Semua ni dah ada. Ni penting yang ke Telegram, invite PLT, invite WGC, invite WBM. Dan untuk customer ataupun prospek, kalau tuan-puan klik G100 script bots tu, akan keluar macam ni kan. Klik G100 kickstart customer ni.
Bila klik tu akan ada keluar lah invitation. Ni akan keluar ke sini. Kita akan direct ke Telegram. Siapa yang belum join G100 Script Dealer ni? Siapa belum join boleh komen 2. Ada yang belum join tak? Belum subscribe tak Telegram channel ni? Script Dealer G100. Okey, rasanya semua dah join. Okey, bagus. Okey, Script Dealer ni mungkin ada yang join tapi lupa nak cek. Rupanya script tu semua ada di sini. Script invite, kontak semua ada. Tengok ni cara kita invite private webinar lah. Setakat ni bulan 1 bulan 2 belum ada lagi private webinar. Private webinar ni soalnya hari Jumaat lah, Jumaat malam. Tengok script 1 ada, script 2 ada. Private webinar dalam grup WhatsApp semua script ni dah disediakan. Kita cuma edit mengikut keperluan saja. Pastikan bila kita invite tu, pertama ni wajib tau. Pertama kita kena sebut nama dia. Salam cik, salam puan, salam tuan, sebut nama. Jangan nampak macam ayat broadcast. Sebut nama dia. Lepas tu kalau private webinar ni dia ada sebelum, semasa dan selepas tau. Semua script gila ada sini. Cara nak invite customer dalam grup WhatsApp pun ada. Ada dalam script dealer ni. Nanti lepas dari Zoom meeting ni boleh stok semula ni. Script dealer G100 itu semua lengkap di sini, tim dah sediakan dah. Ni nak invite customer ke G100 Talk Show pun ada script dia. Salam, nama prospek, semua dah ada. Tak perlu pening-pening. Ni antara senarai script lah, senarai script dealer. Invitation Telegram Blog Mentor, invitation G100 Talk Show. Semua dah ada. Jadi makanya tim dah sediakan. Kalau cuma kadang-kadang kita tak perasan benda tu ada. Oke, itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Tak ada soalan? Bukan ada soalan, tak ada soalan. Ada. Ada. Ada banyak. Soalan daripada Puan Fatin. Ada beza tak bila Tuan Ashraf share seorang-seorang atau share group dari segi feedback? Dari segi apa? Dari segi feedback dan respon. Tak ada beza. Nah, bagi saya lah untuk sebagai customer tu dia tak ada beza sebab dia akan scene. Dia scene tapi dia join. Grup pun macam tu lah. Tapi kalau di grup ni saya memang lebih suka orang tak respon okey. Sebab bayangkan kalau ada 300 orang dalam grup semua reply okey. Jadi message penting tu akan terpaling atas sekali. Jadi orang akan suruh tak baca pun. Jadi saya lebih suka orang react lah. Jadi macam saya bagi tahu sebelum ni, untuk permulaan memang saya invite personal tau. Waktu tu FL masih sikit, prospek masih kurang. Jadi turn point kalau ada FL 100 ke bawah, prospek pun masih kurang, PM personal. PM personal dulu. Jangan terus invite di grup, jangan terus share di grup, invite personal dulu. Dan sampai ada ni, bila saya invite di grup tu, sampai dia akan PM juga. Dia kata, Tuan Ashraf, terima kasih lah atas perkongsian G100 Talk Show tu. Boleh saya tahu setiap hari apa? Dia kadang-kadang tak tahu. Walaupun dah masa kita share tu, kita dah bagi tahu dah. Setiap Rabu malam, tapi dia tanya juga. Tapi kita jawab je lah. Jadi untuk customer saya tak ada beza. Jam terus full. Cik Benjamin kata jam terus full. Okay. Kalau teacher personally, dia ada pro and cons kan Cik Ashraf. Sebab kalau kita share dekat group, tak semua baca. Ya, satu mungkin tak sempat baca. Lepas tu tapi the other way meriah sikitlah group tu kan kalau ada yang respon. Okay, yang kedua kalau kita personal, dia lebih kepada personal touch lah kan. Macam maksudnya dia rasa jemputan tu adalah eksklusif untuk dia. Betul. Especially kalau macam private webinar. Private webinar biasanya kita nak dapatkan, nak bagi nampak webinar tu adalah something eksklusif yang memang dia tak akan dapat kat tempat lain. So kalau kita masukkan dekat kalau kita personal, send by personal, dia akan rasa macam appreciate sangat. Lagi-lagi kalau kita kata
harga tiket ni RM50 tapi saya sponsor kuota percuma saya gitu. Jadi mereka akan rasa dihargai sebab kita invest untuk mereka. Padahal kita tak invest sangat pun. Kita just berikan peluang lah. Okay? Betul, macam teacher tu kalau private webinar tu memang kita akan PM je. Siapa private webinar tu kita nak nampak private tu mahal tau. Kita tekankan yuran dia RM50 tapi saya ada 5 seat percuma. Khusus untuk penyimpan emas bawah saya. Contoh macam tu kan. Jadi dia mesti akan join. Kalau nak join sila bagi maklumat ni saya bantu daftarkan. Jadi soalnya private webinar tu bila dia bagi feedback langsungnya boom lah. Langsung semakin semangat simpan emas. Kadang-kadang yang tak beli buku wang emas tu terus beli tau. Betul. Tapi kalau private webinar prefer lebih kepada PM, PM personal bagi dia mahal sikit. Okay, lagi soalan? Cik Aisyah mungkin boleh stop share tu screen tu. Oh ya betul ya. Macam mana? Kalau FMD lain nak tambah point apa-apa boleh tambah. Feel free to add on lah. Okay. Alright. Kalau nak tanya terus dekat Tuan Aisyah pun boleh. Setakat ni ada tak masalah dari segi nak invite ni? Ada macam rejection ke? Ada tak yang hadapi situasi macam tu? Lepas tu bila kena reject sedih. Ada tak yang invite, lepas tu customer marah ataupun prospek marah dia. Apa hal invite ni? Kalau scene tu biasa lah kan, tak perlu terasa lah. Kalau blog pun biasa. Kalau blog tu bagus, sebenarnya dia tak nak kita chat dia. Kalau scene ni dia tarik tali lagi tau. Kita follow up. Tapi positively kalau double tick, blue tick tu bagi teacher happy dah sebab dia baca. Kan? Walaupun dia tak reply, tapi dia baca tu dah satu rahmat lah. Betul, yang penting dia baca. Apa yang kita nak sampaikan tu dia dapat. Itu yang penting. Okey, tak ada soalan nampaknya. Maksudnya topik ni mudah lah untuk perempuan. Mudah sangat contacting. Tak ada sebarang cabaran apa-apa lah. Dari segi contacting and inviting. Tapi Ataupun tak pernah invite. Itulah yang teacher rasa masalah dealer adalah dia tak sempat nak menginvite pun. Ada yang tak pernah invite kah? Rugi tau. Pernah tak invite prospek? Bukan sekadar dalam group customer kita je. Prospek yang kita hold tu yang masih tak dapat close tu. Invite tak pergi talk show ke, private webinar ke, dia tak buat benda tu. Sebab sebenarnya tuan-puan, kita mungkin tak orang kata apa, tanya siapa yang pernah Tuan Ben, Cik, apa ni, siapa? Doli kan? Frederica kan? Puan Doli. Okey, sebab kadang-kadang kita punya prospek ni dia tidak terkesan dengan kita. Tapi dia terkesan dengan speaker-speaker hebat yang kita leverage kan daripada G100. So that's why kita kena bawa dia orang pergi join kita punya event. Tak pernah lagi selalu dalam grup je. Dan kali kena PM terus lah. Yang dalam grup tu saya dah pernah PM sebelum ni tau. Dia dah kenal lah, dah pernah PM sebelum ni, kita invite di grup, baru kita ni. Tapi sebelum tu PM lah, PM lagi bagus. PM dia lebih rasa personal touch lah, boleh cuba Puan Akilah. Invite customer dalam grup saja. Ni pun sama juga Puan Wasalina ni. Boleh cubalah sebab sementara customer kita tak berapa ramai lagi ni, boleh cuba. Nanti bila dah ramai dah biasa dah. Dan boleh gunakan WA lah untuk personal PM kepada customer yang ramai. Okay? Alright, ada lagi soalan? Okey, sama tolong sekali daftarkan prospek jika perlu. Okey. Siap tolong daftarkan prospek lagi kan? Alhamdulillah. Sekejap soalan ni. Saya join PLT March 2021. Sebab Tuan SD PM saya personal, siap sebut nama, terharu. Nampak? Tuan Ara lah. Cik apa, Dr. Ara, orang sebut nama je dia dah touch dah. Sebab betul dalam marketing, kita minimum kita kena sebut nama prospek atau customer kita 3 kali. Maksudnya, Assalamualaikum, Tuan Ashraf. Maaf mengganggu Tuan Ashraf. Contoh, saya
Mungkinlah saya nak offer satu tiket percuma untuk Tuan Ashraf. Maksudnya kita sebut nama dia at least minimum 3 kali dalam mesej kita tu. Orang akan rasa appreciate kalau kita, dia tahulah nama aku. Sebut lagi kalau nama yang macam ejaan susah ke apa, dia betul lah eja nama aku. So benda tu pun boleh touch the heart lah. Okay. Tapi kalau nama teacher mungkin ramai kata Aminah. Aminah teacher pun alhamdulillah je lah. Okey. Lagi soalan Tuan Puan? Tak ada Alright. So teacher ucapkan terima kasih kepada speaker kita Tuan Ashraf untuk perkongsian mahal pada malam ni. Sebab contacting and inviting ni dia sebenarnya melibatkan skill kita lah. Lagi banyak mula-mula mungkin Tuan Puan gunakan skrip yang ada dekat Telegram. Tapi bila Tuan Puan dah dapat orang kata kunci dia apa turning point ataupun nak daya tarikan untuk tarik dia join, mungkin Tuan Puan dah pandai dah nak mengarang ayat sendiri supaya dia lebih impactful lah kepada prospek ataupun customer Tuan Puan. Okay. Alright, dan ni benda ni kena practice lah. Maksudnya skills tu dia akan develop from time to time. Lagi banyak Tuan Puan buat contacting dengan inviting, insyaAllah lagi banyak Tuan Puan, lagi cepat Tuan Puan akan improve dari segi penulisan skrip. Dan nak satu lagi tips untuk kita buat lebih berkesan, gunakan voice note. Voice note sangat impactful sebab bila kita voice note, prospek tu ataupun customer tu dia akan nampak macam mana intonasi kita, emosi kita mengajak tu, excitement kita mengajak dia. Dia pun terus excited sekali kan. So boleh tambah add on voice note lah untuk convince lagi kita punya prospek. Okay. Alright, teacher sampaikan salam Tuan SJ. Tuan SJ tak dapat join hari ni sebab sekarang ni tengah berlangsung juga postmortem meeting untuk MDC 5.0. Lepas ni pun teacher akan join. Okay, so penutup ni teacher buat jugalah. Okay, ni macam GK kan, gila kuasa. Semua teacher. Okay, tapi Tuan Puan janganlah serik tak muka teacher ni Okay, so untuk contacting and inviting ni Tuan Puan kena ingat dia adalah salah satu dalam 5 basic. Jadi 5 basic adalah oxygen business kita. Kalau Tuan Puan tak invite, tak buka peluang, kita orang tak akan tahu. Sebenarnya kita berada di platform yang sangat hebat Tuan Puan. Macam Tuan Ashraf cakap tadi, dekat MDC 5.0, Kak Lopa bagi kita semua peserta task. Di mana kita kena invite minimum 3 orang untuk diajak ke MDC 6.0. Sebab apa? Sebab itu adalah peluang yang besar. Kita buka peluang pada mereka. Dia nak terima, dia tak nak terima, itu nombor 2. Tapi yang penting kita dah offer. Contoh, depan mata kita ada peluang untuk dapat sewa rumah 10 biji rumah. Tanpa membeli sebiji rumah pun. Kan? Sebulan you boleh dapat pendapatan seperti you ada aset 10 biji rumah. Contohlah 5,000 sebulan pendapatan. Hanya bekerja dari rumah, duduk atas tilam boleh buat income juta-juta setahun. So, nak kata peluang yang jihad sediakan, public goal sediakan ni sangat best tau. Tapi ramai orang luar sana tak tahu. Dan in fact bukan nak kata orang luar, ahli keluarga kita pun mungkin ada yang tak tahu. Apa benda lah yang kita buat ni, kan? Yang dia tahu kita meeting. Training. Tapi dia tak tahu apa konten yang kita belajar. So, tugas kita adalah kita kena buka peluang. Dan salah satu cara untuk buka peluang adalah dengan buat contacting dan inviting. Sebab tu dia sangat penting. Kalau kita tak bagi tahu, kita takkan, orang takkan tahu. Macam kita dealer lah, kalau kita tidak expose diri kita di media sosial, orang tak tahu pun kita dealer public goal. Sedangkan dia mencari-cari siapa yang boleh guide dia untuk simpan emas di public goal. So kita rugilah, sedangkan kita kenal dia, dia kenal kita. So kita ada potensi untuk close dia. Tapi sebab kita tidak memberitahu, tak expose, tak contact, tak invite, so kita terlepas peluang. Dia pergi dekat stranger macam tu. Okay? Sebab tu contacting and inviting ni dia penting. Walaupun dia antara yang ringan, tapi dia penting untuk kita buka peluang kepada lebih ramai orang. Yang penting kita nak kongsi ilmu tu lah. Yang penting itu yang paling mahal. Okay? Puan Akilah kata, ya betul, masih ada yang belum tahu tentang public goal. Betul. Memang masih ada yang belum tahu. Lagi-lagi anak muda yang masih
hidupnya main-main senior citizen ramailah. Yang penting kita memberitahu, itu yang paling penting. Okay. So itu saja daripada teacher. So polish your skills. Yang penting you all kena polish skill dari segi inviting tu, script tu. Yang penting nanti berapa banyak kali yang penting lah teacher ni kan. Yang penting nanti tuan-puan insyaAllah akan develop your own skills. Tuan-puan sendiri akan lihat tuan-puan grow dalam contacting and inviting dalam bisnes tuan-puan. Okay? Alright. Sedikit perkongsian lagi teacher. Boleh tambah lagi. Contacting dan inviting ni kadang tak semua prospek tu kita ada number WhatsApp dia tau. Jadi kita boleh DM dia contohnya di Instagram. Saya kadang-kadang saya PM di Instagram tu. Beritahu ni ada event-event ni beritahu. So kita bagi dia nombor dia tak nak. Kita minta number dia pun dia tak bagi. Jadi kita DM lah. Itu satu. Kedua, bila ada contoh J100 Talk Show kan. J100 Talk Show ni jangan pandang rendah tau. Sebab ada prospek yang daftar sebab dia dengar perkongsian J100. Sebab kalau tengok panel bagi tahu macam mana nak daftar, tuan-puan pergi refer kepada orang yang invite tuan ke dalam J100 Talk Show ni. Nampak speaker bagi tahu macam tu. Bukan kata speaker, tuan-puan daftar dengan saya ni sebab saya speaker hari ni. Tak. Dia kata daftar kepada orang yang invite tuan. Kalau perasan komen-komen di FB tu mesti ada yang komen macam mana nak daftar, macam mana nak daftar. Jadi caranya secara general kita boleh komen situ, add followers kah, ataupun kalau kita punya circle di FB kan, kalangan FB yang kita memang sungguh-sungguh dia nak join public goal. Kita mention lah dia, contoh tuan jemput dengarkan ilmu emas percuma malam ni, ilmu yang mahal. Saya dulu saya masa mula-mula jadi dealer, saya semangat. Lecturer pun saya mention tau di J100 Talk Show. Saya kata, sir, ilmu mahal sir. Dia PM lah, tapi tak kelas lagi, tapi dia PM. Sudah macam mana simpan mana? Jadi kita PM lah je. Jadi jangan lupa juga share J100 Talk Show tu di FB kita lah. Share juga. Sebab nanti ada orang stok kita, dia akan tengok J100 Talk Show. Makanya bukan tertumpu kepada WhatsApp saja. Mana-mana media sosial pun selagi kita boleh PM, selagi kita boleh invite saja. Betul. Pakai itu saja. Betul. Tu poin yang penting Tuan Ashraf, terima kasih. Okay, so sebenarnya gunakanlah semua media sosial yang tuan-puan ada dan jangan kecilkan skop lah. Kita sebenarnya yang menyekat kita punya nak grow tu kan. Sedangkan peluang ada depan mata kita banyak. Kita belum manfaatkan 100% peluang tu. Alright? Okay, so all the best tuan-puan. Bulan Februari, lupa gaji dah masuk boleh check gaji masing-masing. Dapat email lah. Dah dapat email, baru dapat ni. Okay, so boleh semak gaji masing-masing dan tuan-puan boleh pilih berapa banyak gaji yang tuan-puan nak setiap bulan. Itu yang bestnya buat bisnes dengan public goal. Okay, yang penting siapa buat dapat, tak buat tak dapat sebab tak buat. Okay, terima kasih banyak-banyak Tuan Ashraf. Sebelum kita ambil gambar dulu. Nak minta tolong Abang Zan. Abang Zan punya ni boleh dapat satu page tak Abang Zan? Zoom Abang Zan. Boleh teacher. Boleh ambil gambar? Okay, kita ada satu page. Siapa yang nak on camera silakan. Yang lain jangan tengok sekejap Stop chat sekejap. Okay, dah. Ni. Boleh tolong stop chat dulu. Nanti tak nampak. Okay, standby. 1. Nyum 1, 2, 3. Okey, cantik. Terima kasih. Teacher Tahniah nampak Tuan semua. SC masuk. SC nak cakap apa-apa? Semua okey ke? Sorry. Saya ada postmortem meeting tadi dengan tim MDC. Overall okey dekat sini? Okey, Tuan Haji. Okay. Right. So topik malam ni berkaitan dengan contacting and inviting. Benda ni saya dah buat lama sebenarnya. Alright. So, dia part of the 5 basic, right? So tak boleh stop benda ni. Always dia akan sentiasa berada dalam aktiviti harian kita dalam 5 basic itu. Okay, so don't miss, jangan terlupa berkaitan dengan contacting and inviting tu lah. Kalau lihat bagaimana kita buat, dia ada satu benda perkara yang saya nak kongsi sikit ya. Boleh. Kepada tim adalah berkaitan dengan catfish effect. Ada cakap tak tentang catfish effect ni? Belum. Alright. Catfish effect ni tuan-puan, satu perkara, satu teknik yang kita belajar di Leaders Forum. Dia berkaitan dengan, cuba bayangkan
contoh MDC. Jika saya pergi seorang-seorang, saya yang bercakap seorang-seorang, apa efek dia berbanding dengan yang bercakap, yang berkongsi tentang MDC itu 100 orang. Cuba tengok ikan keli. Kalau dia seorang-seorang kan, dengan dia 100 ekor. Apa efek dia, nampak? Okay. So jangan main-main dengan contacting and inviting ni, sebab dia akan jadi satu efek yang besar kepada tim kita. Whatever event ataupun apa-apa saja yang berkaitan tentang bisnes kita, alright? So always fikirkan tentang kenapa kita kena buat bersama-sama dalam proses ni. PLT, MDC, kita ada lagi a few other programs yang kita ada dalam tim kita. So sebab benda ni kita nak ambil untuk membina tim kita pula next nanti. Okay. So bermula dengan contacting and inviting, dia akan jadi satu catfish effect kepada bisnes kita nanti. Alright. So insyaAllah saya doakan tuan-tuan puan pun dapat result yang baik nanti insyaAllah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Tuan Rizky. Okay, dapat satu point catfish effect. Isi pun terlupa pasal catfish effect ni. Alright, tanya everyone kepada 42 mata yang memandang ni. Teacher pun tak ingat berapa yang full tadi. So all the best. Kita akhiri Tuesday sharing kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ikhlas. Thank you. Okay, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. Salam.